Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Hidayah dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Farah Imani binti Razali. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan mengenai kertas kerja program jati diri pemuda muda yang dirancang berpraktik di SMK Bandar Jaya Batu Pahat. Di sini saya sertakan maklumat secara ringkas mengenai ahli kumpulan saya seramai 8 orang. Dan seterusnya saya akan menerangkan mengenai pengenalan bagi kertas kerja program ini. Bagi kertas kerja program ini, dia dijalankan bagi memenuhi keperluan tugasan berkumpulan bagi peserta pendidikan, pelajar, pendidikan teknik dan profesional. Program Jati Diri Pemuda Muda ini adalah untuk memberikan pendedahan mengenai skop tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin muda, iaitu sebagai pengawas di sekolah mereka, dan untuk membentuk jati diri mereka dari segala aspek, khususnya sebagai seorang pelajar. Seterusnya adalah untuk memberi manfaat yang berkepanjangan kepada peserta dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh sekolah kepada mereka. Dan akhir sekali adalah objektif dan perancangan yang telah direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan jaya. Tujuan kertas kerja ini dijalankan adalah untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan daripada pihak universiti dan juga timbalan naib chancellor hal ehwal pelajar dan alumni bagi menjalankan program jati diri pemuda muda di sekolah menengah Bandar Jaya Batu Pahat. Selain daripada itu adalah untuk mendapatkan peruntukan bagi pembelanjaan dalam menjayakan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Amalia binti Ibrahim. Saya akan membentangkan untuk bahagian yang seterusnya matlamat program ini dijalankan. Terdapat 3 matlamat. Pertama adalah untuk menerangkan kepada peserta mengenai aspek kepimpinan yang dalam diri peserta. Kedua adalah untuk mengajar peserta untuk bekerjasama dalam sesebuah organisasi secara profesional. Ianya adalah untuk mencapai sesuatu matlamat dan memupuk semangat setiakawan antara mereka juga. Ketiga adalah untuk meningkatkan ketahanan mental dan jati diri peserta supaya mereka dapat menghadapi segala bentuk cabaran dan rintangan yang akan mereka hadapi. Objektif. Terdapat 4 objektif program ini dijalankan. Pertama adalah untuk melahirkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri pemimpin yang positif, kreatif dan kritis berdasarkan situasi yang mereka hadapi. Kedua adalah untuk membentuk jati diri peserta dan keyakinan pelajar untuk menjadi pemimpin muda. Ketiga, membentuk sasiah dan kepribadian pelajar. Keempat, membina semangat kerja berpasukan dalam kalangan pelajar. Terima kasih Saudari Putri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati binti Samsudin selaku AJK Program akan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai program Jati Diri Pemimpin Muda di SMK Bandar Jaya yang akan berlangsung pada 20 hingga 22 Mei 2021. Bagi masa pendaftaran adalah bermula pada pukul 3 petang bersamaan hari Khamis dan program ini dijangka tamat pada pukul 12 tengah hari bersamaan pada hari Sabtu. Bagi makluman semua, program Jati Diri ini bertempat di Padang SMK Bandar Jaya. Seterusnya, saya akan huraikan dengan lebih terperinci mengenai aktiviti-aktiviti yang akan dijalani oleh para peserta. Pada hari yang pertama, 20 Mei 2021, para peserta akan menghadiri slot pertama iaitu taklimat AJK disiplin bagi menjelaskan kepada para peserta mengenai perjalanan aktiviti yang akan dijalankan sepanjang program berlangsung. Dan pada masa yang sama, majlis perasmian akan dijalankan. Seterusnya, program yang akan dijalankan pada hari berkenaan adalah ice breaking dan tujuan program ini adalah bagi sesi suai kenal antara fasilitator dan juga para peserta. Aktiviti kedua bagi hari berkenaan adalah malam burung pungguk dan peralatan yang digunakan adalah kain hitam dan juga sebiji telur yang akan dibekalkan kepada setiap kumpulan. Tujuan program ini adalah bagi meningkatkan keberanian, keyakinan serta semangat pasukan dalam diri para peserta. Dan walaupun dalam keadaan mata mereka ditutup menggunakan kain hitam, para peserta dikendaki menjaga amanah yang diberikan agar tidak dirampas oleh fasilitator. Pada hari kedua, bersamaan 21 Mei 2021, taklimat kemahiran kepimpinan yang disampaikan oleh Encik Iskandar Ismail dan tujuan taklimat ini adalah bagi mendedahkan para peserta dengan kriteria yang perlu ada sebagai seorang pemimpin yang baik.
Alatan yang digunakan bagi sesi ini adalah kertas mahjong dan juga pen marker yang akan dibekalkan kepada setiap kumpulan serta para peserta dikendaki untuk menyenaraikan kriteria seorang pemimpin yang ingin mereka contohi dan perlu menjalani aktiviti sesi pembentangan. Aktiviti kedua adalah jejak komando di mana para peserta dikendaki bergerak secara berkumpulan dan melakukan aktiviti mengikut stesen-stesen yang telah disediakan oleh fasilitator bertugas. Tujuan utama aktiviti ini adalah bagi menguji ketahanan fizikal para peserta dan dalam masa yang sama bagi menyemai semangat pasukan serta membina keyakinan mereka apabila berhadapan dengan situasi yang mencabar. Peralatan yang diberikan kepada setiap kumpulan bagi aktiviti ini adalah seperti telur, sardin, ubi kentang dan juga gula-gula. Slot ketiga, penceramah bagi slot ini adalah Puan Zubaidah Husaini dan beliau akan menyampaikan taklimat mengenai goals in your life. Tujuan utama taklimat ini adalah bagi menyemai rasa kepentingan mencapai matlamat dan cita-cita dalam kehidupan serta secara tidak langsung akan memberikan motivasi kepada para peserta. Aktiviti terakhir bagi hari berkenaan adalah malam kebudayaan dan aktiviti ini akan menggunakan peralatan sedia ada. Tujuan utama aktiviti ini sudah tentunya bagi mencungkil bakat para peserta dan agar dapat melatih para peserta untuk melakukan persembahan di halayak ramai. Pada hari terakhir, iaitu pada 22 Mei 2021, Ustaz Sirajuddin Tarmizi menyampaikan ceramah mengenai tajuk Santuni Keluargamu. Tujuan utama ceramah adalah bagi menyemai rasa mencintai ahli keluarga serta memfokuskan kepada prinsip utama keluarga agar peserta dapat menzahirkan kasih sayang dan juga sudah tentunya bagi membentuk kepribadian seorang anak yang baik kepada kedua orang tua. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Saya, Sarah Akila binti Cik Zainuddin, akan menyambungkan pembentangan mengenai dengan menu makanan dan juga tentative program. Menu makanan ini akan diuruskan oleh ahli jawatan kuasa jamuan dan bilangan peserta yang akan disediakan makan dan juga minum adalah seramai 100 orang peserta. Kalau kita dapat lihat melalui jadual ini, program ini akan berlangsung selama 3 hari dan makanan yang akan diberikan kepada para peserta adalah sebanyak 4 kali sehari, iaitu sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam dan juga makan lewat malam. Menu makan malam pada 20 hari bulan 5 2021 adalah nasi ayam gulai berserta dengan sambal, air anggur dan juga buah oreh. Manakala bagi makan lewat malam pula adalah iban ikan bilis dan juga air kotak bagi setiap peserta. Kemudian pada hari kedua program iaitu 21 hari bulan 5 2021, sarapan pagi adalah bihun goreng dan juga air teh. Dan manakala bagi menu makan tengah hari, peserta akan dihidangkan dengan nasi tomato beserta ayam merah dan juga air sirap dan buah pisang. Manakala bagi menu makan malam untuk peserta pula adalah nasi berserta dengan sayur campur masak lemak dan juga ayam goreng dan disediakan juga air sirap dan juga buah apel. Bagi makan lewat malam pula, AJK Jamuan akan mengagihkan ban kacang merah dan juga air teh kepada setiap para peserta. Pada hari terakhir program iaitu 20 hari bulan 5 2021, menu makanan yang akan disediakan adalah 2 waktu sahaja, iaitu sarapan pagi dan juga makan tengah hari. Pada waktu pagi, peserta akan dihidangkan makan iaitu nasi goreng dan juga air teh. Dan manakala bagi makan tengah hari, peserta akan dihidangkan nasi berserta dengan ayam masak merah, air kotak dan juga apel. Pemberian makanan secara pada hari yang terakhir ini adalah secara bungkus. Jadi peserta boleh membawa pulang makanan yang telah disediakan oleh pihak AJK Jamuan. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan dengan tentative program. Seperti yang telah dibentangkan oleh saudari Izzati sebentar tadi mengenai senarai aktiviti yang akan dijalankan oleh para peserta, saya pula akan menjelaskan dengan lebih terperinci bagi masa bagi setiap aktiviti yang akan dijalankan sepanjang program berlangsung. Program ini akan berlangsung selama 3 hari 2 malam di SMK Ganang Jaya, Batu Pahat. Dan program ini bermula pada hari Khamis 20 Mei 2021
pada pukul 3 petang iaitu sesi pendaftaran untuk para peserta. Kemudian pada pukul 4 petang, peserta akan mendirikan kemah dan juga membuat pembahagian kumpulan bagi memudahkan urusan aktiviti. Dan kemudian pada pukul 6 petang, AJK Jamuan akan mengagihkan menu makan malam kepada para peserta dan setelah siap menjamu selera, peserta akan bersiap sedia untuk solat maghrib pada pukul 7 petang sekaligus mengikuti kuliah maghrib dan juga solat isyak secara berjemaah. Aktiviti ini akan diuruskan oleh AJK Kerohanian. Kemudian pada pukul 8.45 acara program yang pertama iaitu slot 1 yang berkenaan dengan aktiviti taklimat daripada AJK Disiplin dan juga majlis perasmian bagi program Jati Diri Pemimpin Muda. Kemudian pada pukul 9.30 aktiviti akan diteruskan dengan malam penghayatan ataupun malam burung pungguk dan juga ice breaking. Dan pada pukul 11.30 malam, peserta akan diberikan jamuan makan lewat malam daripada AJK Jamuan. Pada hari kedua program iaitu hari Jumaat 21 Mei 2021, program akan dimulakan dengan solat subuh pada pukul 5.30 pagi. Kemudian para peserta akan melakukan aktiviti senam robik pada pukul 7 pagi yang diadakan di Padang SMK Banang Jaya. Kemudian pada pukul 8 pagi, AJK Jamuan akan mengagihkan makanan sarapan pagi kepada setiap peserta. Dan slot yang kedua akan dimulakan pada pukul 9 pagi iaitu ceramah 1 yang berkenaan dengan kemahiran kepimpinan untuk para peserta. Kemudian pada pukul 10.30 pagi, peserta akan diberikan masa untuk berehat sementara bagi menyiapkan diri untuk aktiviti yang seterusnya. Dan pada pukul 10.45 pagi, LDK ataupun latihan dalam kumpulan 1 iaitu jejak komando akan diadakan. Dan pada pukul 12.45 tengah hari, aktiviti akan berhenti seketika dan peserta akan diberikan waktu untuk berehat dan bersiap sedia untuk menunaikan solat zuhur dan juga solat Jumaat bagi peserta lelaki. Tetapi sebelum itu, peserta akan diberikan makan untuk makan tengah hari yang akan diuruskan oleh AJK Jamuan. Dan pada pukul 2.15 petang, slot yang ketiga akan diadakan iaitu ceramah 2 yang berkaitan dengan goals in your life. Kemudian program akan diteruskan lagi dengan latihan malam kebudayaan pada pukul 3.30 petang. Dan pada pukul 4.45 petang, peserta akan diberi rehat sekejap untuk menunaikan solat asar dan pada pukul 5.15 petang, peserta akan menguruskan diri dan untuk bersiap bagi makan malam pada pukul 6 petang. Dan pada pukul 7 petang, para peserta dikehendaki untuk pergi ke surau bagi menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan mendengarkan kuliah maghrib dan solat isyak secara berjemaah. Pada pukul 8.45 malam, semua peserta akan dipanggil untuk sesi recall bersama pihak penganjur sebelum aktiviti malam kebudayaan dimulakan. Dan pada pukul 9 malam, majlis malam kebudayaan akan diadakan di Padang SMK Banang Jaya, Batu Pahat. Dan pada pukul 11 malam, lagi akan diberikan pada hari Sabtu iaitu hari terakhir 22 Mei 2021. Aktiviti dimulakan dengan makan lewat malam daripada AJK Jamuan. Seterusnya, solat subuh secara berjemaah pada pukul 5.30 pagi. Dan kemudian para peserta akan melakukan aktiviti senam robik pada pukul 7 pagi bersama pihak sarapan pagi oleh AJK Jamuan dan para penganjur. Dan setelah siap melakukan aktiviti senam robik, peserta akan diberikan pada pukul 9 pagi. Slot yang terakhir akan diadakan iaitu slot yang keempat yang berkenaan mahfuza yang bertajuk Santuni Keluargamu. Pada pukul 10.30 pagi, peserta akan diberi masa rehat selama 30 minit dan pada pukul 11 pagi, majlis penutup akan diadakan dan juga majlis gotong royong akan diadakan bagi membersihkan kawasan Padang SMK Banang Jaya Batu Pahat. Majlis pada pukul 1 tengah hari, majlis dijangkakan akan tamat pada pukul 1 tengah hari. Assalamualaikum
Saya Syahidah akan membentangkan bahagian penyertaan dan senarai ahli jawatan kuasa bagi program Jati Diri Pemimpin Muda SMK Padang Jaya. Program ini akan disertai oleh seramai 100 orang pengawas SMK Padang Jaya yang merupakan dari pelajar tingkatan 2 sehingga tingkatan 5. Hal ini kerana pelajar-pelajar tersebut akan dipertanggungjawab untuk memimpin di sekolah bagi membantu pihak sekolah mereka. Seterusnya, senarai ahli jawatan kuasa bagi program Jati Diri Pemimpin Muda. Bagi ahli jawatan kuasa ini, untuk program ini adalah daripada pelajar Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penasihat bagi program ini adalah Dr. Nurul Hidayah Liu Abdullah yang merupakan pengarah kami. Bagi pengarah program ini adalah Farah Mani binti Razadi, Timbalan Pengarah Program Puteri Nur Amalia binti Ibrahim, Setiausaha Nurul Nabila binti Ramli, Bendahara Emmanuel Aaron Albin Upin Anak Benadik, AJK Kerohanian Nur Fatasha binti Muhammad Fauzi, AJK Dewan Sarah Akilah binti Cik Zainuddin, AJK Aktiviti Nur Izzati binti Samsudin, AJK Disiplin Sayyidah Syahidah binti Omar, dan AJK Persiapan Tempat Emmanuel Aaron dan Upin Anak Benadik. Setiap jawatan kuasa ini ada mempunyai tugas masing-masing bagi menjalankan program ini. Di sini saya Emmanuel Aaron Elvin Uping selaku bendahari program Jati Diri Pemuda SMK Padang Jaya. Saya akan membentangkan anggaran pembelajaran. Seperti yang anda lihat di sini, ada 4 perkara penting. Yang pertama sekali adalah perbelanjaan makanan pelajar. Pelajar kita ada 100 orang, di mana RM25 seorang dan jumlahnya adalah RM2,500. Yang kedua adalah peralatan aktiviti. Yang pertama adalah kain hitam, diperlukan sebanyak 3 meter, RM15. Telur ayam, 20 biji, RM10. Kertas mahjong, 10 helai, RM5. Pen marker, 10 unit, RM4. Sardin, 10 tin, RM20. Ubi kentang, 50 biji, RM20. Gula-gula, 50 biji, RM6. Belerang ataupun sulfur, 5 kg, RM8. Dan banner, 1 unit, RM30. Kesemuanya adalah RM118. Yang ketiga adalah bayaran penceramah. Bagi kemahiran kepimpinan, Goals in Your Life dan Satu Ni Keluargamu masing-masing 1 orang dan masing-masing juga RM150. Bagi kuliah maghrib 20 dan 21 hari bulan Mei, masing-masing catatkan 1 orang dan masing-masing juga RM50 1 orang. Jadi keseluruhannya adalah RM550. Yang terakhir adalah cenderahati. Bagi kuantiti 4 orang, 1 adalah RM50 didarab dengan 4, iaitu 200. Bagi jumlah keseluruhan, peruntukan yang diperlukan adalah RM3,368. Dan sumber peruntukan, semua peruntukan ini adalah dari peruntukan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Seterusnya, berikut merupakan senarai pelajar bagi menyertai program Jati Diri Pemimpin Muda SMK Padang Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatasha binti Muhammad Fauzi selaku AJK Kerohanian program ini. Saya akan meneruskan perbincangan ini dengan penutup. Di akhir program ini, para peserta mampu menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan jayanya dengan menjadi pemimpin kecil di sekolah mereka. Dengan penerapan intipati yang dianjurkan sepanjang program ini berjalan juga dapat membantu ke arah perubahan dalam memajukan diri mereka sendiri dan juga sekolah. Secara keseluruhannya, program ini dapat menjadikan para peserta seorang individu yang berkebolehan dan berkarisma dalam barisan kepimpinan pengawal SMK Padang Jaya Batu Pahat. Seterusnya, saya akan terangkan mengenai syaratan bagi program Jati Diri Pemimpin Muda ini. Okey, pelbagai aktiviti yang kami jalankan sepanjang minggu kedua hingga minggu ke-10. Yang pertama adalah mesyuarat dan pemilihan ahli jawatan kuasa program Jati Diri Pemimpin Muda pada minggu kedua. Aktiviti yang kedua pula ialah pemilihan tarikh, masa, tempat dan sasaran serta bilangan peserta pada minggu kedua hingga minggu ketiga. Merancang aktiviti, menu dan konsultasi program pada minggu ketiga hingga minggu keempat. Menyediakan seluruh bahan dan penceramah bagi melaksanakan aktiviti semasa program pada minggu keempat hingga kelima. Membincangkan anggaran perbelanjaan bagi pelaksanaan program pada minggu keenam.
Pada minggu ke-7, menerangkan secara program dan menyediakan kertas kerja bagi program Jati Diri Pemimpin Muda. Pada minggu ke-8 pula, pelaksanaan program Jati Diri Pemimpin Muda dilaksanakan. Dan pada minggu terakhir iaitu 9 hingga minggu ke-10, penilaian dan postmortem dilaksanakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Nabati Ramli akan membentangkan mengenai bilik mesyuarat Jawatan Kuasa Program Jati Diri Pemimpin Muda yang berlangsung pada 5 April 2021 masa 8 malam dan bertempat di aplikasi Google Meet. Dan ini merupakan lampiran kehadiran AJK pada Google Meet yang pertama 5 April 2021. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.